dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakin Allah la yu'tid din illa liman yuhib wa kama qala 'alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jabatan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan haji, perempuan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dapat tunaikan satu perintah Allah yang besar, solat subuh berjemaah, cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para alim ulama minta kita usahakan dalam Ramadan ni 3 perkara yang perlu kita jaga sungguh-sungguh. Salah satunya solat subuh berjemaah. Kerana terdapat dalam hadis yang sahih, solat subuh berjemaah ni Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari satu orang yang jaga solat subuh dengan berjemaah dengan pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Yang kedua, solat isyak berjemaah. Dalam riwayat menyebutkan bahawa orang solat isyak berjemaah ni Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pahala beribadah separuh malam. Dan yang ketiga, terdapat dalam hadis yang sahih, orang yang solat tarawih hatta yang sarif, disebutkan dalam hadis, sehingga selesai bersama imam. Maksudnya kalau imam tu buat witir, dia buat witir sekali dengan imam. Kutiba lahu ka ajru qiyamul lail, maka dapatlah dia pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah kita dan juga mantan menteri agama, dalam kitabnya Fatwa Irsyad mensyarahkan hadis ini hatta yang sarif, hingga imam selesai. Kata beliau dalam catatan beliau, itu membawa maksud sehingga imam bangun ataupun imam selesai solat. Maksudnya lepas tu imam tak solat dah, maka itu dikira hatta yang sarif. Tapi kalau kita semayang tarawih 8 rakaat bersama imam, lepas 8 kita bangun tak witir bersama imam, dengan alasan kita nak bangun tahajud malam nanti supaya kita boleh buat witir malam, maka kata Dr. Zul Al-Bakri, pertama kita kena tahu bahawa witir dalam Ramadan sunnah berjemaah. Sebab itu di Mekah pun witir berjemaah. Sebab dalam Ramadan sahaja witir ini sunnah berjemaah. Dan yang kedua, kalau kita bangun maka kita terlucut daripada mendapat hatta yang sarif tadi itu sehingga selesai bersama imam, maka tak dapatlah kita kutiba lahu ka ajru qiyamul lail, pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Maka sebab itu kalaulah kita nak bangun tahajud, maka kita bangun tahajud tak perlu buat witir lagi. Kerana dalam hadis Muslim Nabi sebut lebih ke mafhum la witran fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka ini 3 amalan yang ulama kita minta tekankan dan jaga dalam Ramadan yang mulia. Dan Ramadan ini kita semua tahu secara umum kita panggil Ramadan Al-Mubarak, Ramadan bulan yang diberkati. Keberkatan begitu bercurah-curah Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam Ramadan yang mulia. Sehingga kan dalam makan yang kita makan sebelum subuh yang dipanggil sahur, di situ juga ada keberkatan. Dalam berjemaah ada keberkatan. Dalam memberi buku puasa makan ada keberkatan. Dalam berdoa ada keberkatan. Dalam bersedekah dalam Ramadan ada keberkatan. Tadarus Al-Quran keberkatan. Begitu banyak keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dalam Ramadan yang mulia, sehingga baginda menyatakan alangkah malang ataupun beliau kata alangkah celakanya orang yang didatangi Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan. Kerana Ramadan bulan barakah, bulan maghfirah, bulan keberkatan dan bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah.
Apa itu keberkatan? Keberkatan ni kata ulama, bila datang dalam kehidupan satu manusia, maka akan mencukupi seluruh keperluan yang diperlukan. Satu orang lelaki di zaman Imam Syafi'i, dia bertemu Imam Syafi'i. Wahai Imam Muhammad bin Idris, iaitu nama Imam Syafi'i rahimahullah, saya mengalami satu masalah. Saya ni kerja dengan satu majikan dan dibayar gaji 5 dirham. Setiap hari saya dibayar gaji 5 dirham. Baik. Tetapi 5 dirham tu tak mencukupi untuk anak-anak saya. Isteri, keperluan makan, minum, pakai tak cukup. Apa yang perlu saya buat? Dengan harapan Imam Syafi'i akan bagi satu amalan yang mungkin dengan amalan tu dia boleh jadi kaya. Imam Syafi'i kata, balik jumpa majikan kamu, bagi tahu dia, tuan, tolong kurangkan gaji saya daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Terkejut dia. Dia ingatkan Imam Syafi'i nak suruh jumpa majikan, suruh tambah gaji. Imam Syafi'i kata suruh kurang pula. Dia pun taat ulama, dia pun pergilah jumpa majikan dia, dia beritahu, tuan, Imam Syafi'i suruh saya beritahu tuan untuk kurangkan gaji saya daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Setelah seminggu dia jumpa Imam Syafi'i. Wahai Imam, dulu 5 dirham kehidupan kami susah, sekarang 4 dirham bertambah susah. Makan makin susah, pakai susah, kehidupan anak-anak, isteri susah. Apa perlu saya buat sekarang? Imam Syafi'i kata, balik jumpa majikan kamu, bagi tahu dia minta kurangkan 1 dirham lagi gaji, jadi 3 dirham. Pening dia. Biar betul Imam Syafi'i ni. Tapi dia taat ulama, dia pun balik. Bagi tahu pada majikan dia, tuan, Imam Syafi'i suruh saya jumpa tuan, bagi tahu suruh kurangkan gaji saya lagi 1 dirham. Maka tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah SWT, setelah seminggu berlalu, lelaki datang jumpa Imam Syafi'i dengan wajah yang gembira. Dia beritahu, wahai Imam, 5 dirham tak cukup, 4 dirham pun tak cukup, tapi setelah dikurangkan jadi 3 dirham cukup. Makan cukup, pakai cukup, bahkan anak-anak boleh taat dengar cakap saya. Dulu masa 5 dirham saya cakap dekat anak, anak tak boleh dengar. Isteri tak boleh taat, keperluan tak cukup, kehidupan tak bahagia, kehidupan tak tenang. Tapi sekarang 3 dirham cukup. Apa sebab ni? Wahai Imam, saya tak faham. Patutnya makin banyak makin cukup, tapi banyak tak cukup, 3 pula cukup. Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan, kerja yang tuan buat tu layak gaji dia 3 dirham je, tapi kamu ambil 5 dirham. 2 dirham yang kamu ambil itu tak berkat, tak selayaknya untuk kamu. Maka yang tak berkat itu bila bercampur dengan harta yang berkat, menyebabkan seluruh hidup tak berkat, hidup tak tenang. Anak makan benda yang tak berkat, tak boleh taat. Isteri tak boleh taat, susah nak taat perintah Allah. Kehidupan tak bahagia kerana tak berkat. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai orang yang kerja makan gaji, kerja dalam kerajaan, kerja di bawah majikan, yang mana dia pergi 20 kilo, dia claim 40 kilo. Dia pergi 2 hari, dia claim 3 hari. Dia punya urusan kepatutnya RM100, dia claim RM200. Pada pandangan mata dia nampak harta dia bertambah. Mesti dia laporkan makin senang, tapi disebabkan harta tak berkat tadi, apa yang berlaku? Anak tak boleh tahan, isteri tak boleh tahan, kehidupan tak tenang, kehidupan tak bahagia kerana telah bawa harta yang tak berkat dalam keluarga. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, hari ini masa dapat betul bagi tahu, harta yang kita makan, makanan yang kita makan ni akan jadi darah daging kita. Darah tadi tuan-tuan, kalau kita makan benda yang halal, benda yang baik, akan mengalir kat mata, mata akan suka tengok benda baik. Mata akan suka tengok benda yang Allah suka. Mengalir kat mulut, mulut akan suka cakap benda yang Allah suka. Mengalir kat telinga, telinga akan suka dengar benda yang Allah suka. Mengalir kat otak, otak akan suka fikir benda yang Allah suka, perintah Allah. Setelah selesai satu perintah Allah, dia akan fikir perintah Allah, apa lagi yang belum saya buat. Mengalir kat tangan, tangan akan suka buat kebaikan. Mengalir kat kaki, kaki suka melangkah tempat baik. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah kita makan daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah, bagi anak bini makan daripada sumber yang syubhah, maka dia darah daging juga. Darah mengalir kat mata, mata akan suka tengok benda yang tak baik. Mata akan suka tengok keburukan orang. Mata akan suka tengok benda yang Allah tak suka. Mengalir kat telinga, telinga akan suka dengar benda yang Allah tak suka. Mengalir kat otak, otak akan merancang untuk buat benda yang Allah tak suka. Mengalir kat tangan, tangan suka buat benda yang Allah tak suka. Mengalir kat kaki, kaki akan suka melangkah kat tempat yang Allah tak suka. Ini kesan daripada makan daripada sumber yang tak baik, sumber yang syubhah, sumber yang haram.
sumber penipuan. Walaupun kita buat package umrah sekalipun, package haji sekalipun, dari sudut kacamata manusia nampak macam baik, alhamdulillah, bawa orang pergi Mekah. Tapi kalau kita buat penipuan dalam muamalat kita, maka itu bukan perkara yang baik, bahkan boleh jadi sebab untuk kita masuk neraka. Satu orang lelaki khidmat Nabi dalam peperangan Khandaq. Di peperangan Khandaq ditarik kuda Nabi. Di mana lelaki ini, tuan-tuan, dia tarik kuda Nabi sampai dekat dengan tapak medan perang, sampai berdekatan tapak medan perang di depan sahabat. Satu orang kafir telah panah. Perang Khandaq ni perang parit, melepasi parit dan tembus ke dekat lelaki ini, dan lelaki itu mati waktu itu juga di depan Nabi, di depan sahabat. Semua sahabat yang tengok menyaksikan perkara tersebut dan berkata, dia adalah ahli syurga. Sebab depan mata sahabat dia khidmat tarik kuda Nabi. Depan mata sahabat dia telah mati dipanah di medan perang. Tetapi Jibril telah beritahu kepada Nabi, sesungguhnya dia ahli neraka. Sahabat semua terkejut. Ya Rasulullah, apa silap dia? Apa dosa dia? Diberitakan oleh Jibril kepada baginda Nabi SAW bahawa peperangan sebelum ini telah dibahagi, sebelum dibahagikan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta perolehan perang. Belum bagi lagi, dia telah ambil satu selimut senyap-senyap, dan Nabi pun tak tahu, sahabat pun tak tahu. Jibril beritahu Nabi, ambil selimut senyap-senyap, bawa balik rumah. Dan sekarang kata baginda Nabi Muhammad, dia sedang balut badan dia dengan selimut daripada neraka. Walaupun dia berada dengan Nabi, tetapi bila muamalat tak betul, maka tidak ada jaminan tentang yang mulia untuk selamat di akhirat. Di sini dapat dipahami bahawa Islam bukan hanya semayang saja. Jangan kita ingat ini Islam semayang je. Saya dah semayang cukup lah, maka saya boleh tipu dia orang. Saya boleh buat apa yang saya nak buat. Saya boleh rancang apa saya nak rancang. Tidak. Islam meliputi 5 perkara. Ini baru Islam. Apa dia, tuan-tuan? Kata ulama, pertama iman. Ini kesempurnaan agama. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat muamalat. Dan yang kelima muasyarat. Ini 5 kesempurnaan Islam. Islam bukan hanya semayang saja, tapi meliputi semua, termasuk dalam pemerintahan kerajaan. Ini Islam meliputi seluruh keseluruhan hidup. Ad-din adalah cara hidup yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala beritahu dalam Quran, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang balik jumpa Allah tak bawa Islam sebagai cara hidup, makan tak cara Nabi, minum tak cara Nabi, berfikir tak fikir macam mana sepatutnya orang Islam fikir, bergerak, berjiran, berkeluarga tidak dengan cara Islam, maka dia balik jumpa Allah dalam keadaan dia rugi. Kita orang masjid, alhamdulillah, satu perkara yang baik yang tak semua dapat pilihan Allah Ta'ala. Tetapi dalam muasyarat ada yang tak betul, maka ini perkara yang akan susahkan kita ke akhirat. Muasyarat ni hubungan dengan keluarga, jiran tetangga, masyarakat, sama makhluk. Kita beli kucing, Masya Allah, satu amalan yang baik. Sahabat juga ada yang beli kucing, tapi kita tak jaga kucing macam sahabat jaga kucing. Kucing kita buang najis kat rumah jiran, dan kita sekalipun tak pernah minta maaf dengan jiran. Maka ini juga sebab besar di akhirat. Kita tanam pokok rambutan, kalau di kampung-kampung contohnya, ataupun di rumah-rumah lot, rumah-rumah yang berpagar contohnya, kita tanam pokok tu ujung pagar kita, pokok tu berbuah, membesar, berbuah, dan apa yang berlaku, buah tu adalah di bahagian yang ranting masuk rumah jiran. Masuk rumah jiran. Kalau menghukum sebaiknya kita bagi jiran, sebab kita dah masuk kawasan dia. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, buah kita ambil, daun kita tinggal. Maka ini tentu yang akan menyebabkan kesalahan kita di akhirat, kerana menyusahkan jiran juga akan menyebabkan kita susah di akhirat. Maka sebab itu kita perlu tahu bahawa Islam bukan hanya sembahyang saja. Islam meliputi seluruh hidup, termasuklah hubungan kita dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, hubungan kita dengan mereka, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Maka sebab itu, tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, perlu kita fahami dalam hidup ni ada hak-hak yang perlu kita sempurnakan. Dalam harta kita ada zakat yang perlu dikeluarkan. Ramai rakyat Malaysia terlepas pandang tentang zakat. Ustaz, saya dah keluar zakat
Bila abang keluar zakat setiap tahun bulan puasa, itu zakat fitrah, tuan. Zakat pendapatan, insya-Allah. Berapa banyak orang telah tinggalkan zakat pendapatan. Sebab itu walaupun gaji 30,000, 40,000 tapi tak cukup. Kenapa ni tak cukup? Hidup tak bahagia, rumah besar dah, kereta mewah dah, tapi tak bahagia, rumah selalu bocor, kereta selalu rosak, bini tak boleh tahan, anak tak boleh tahan. Rupanya zakat tak bayar. Maka keberkatan diangkat daripada satu keluarga. Negeri Johor baru-baru ni melantik beberapa orang pegawai untuk mewakili daerah-daerah untuk membantu dari sudut pertanyaan zakat. Maksudnya tolong kira. Sekarang ni masalah tu tak ada orang nak tolong kira. Tu masalah juga. Kira duit tahu, kira zakat ni tak apa tahu, Ustaz. Saya tak pandai nak kira lah, Ustaz. Kira duit saya tahu, tapi nak bagi zakat ni saya tak pandai kira. Maka Johor telah lantik pegawai khas untuk tolong kira. Jadi baru ni ada satu orang kawan saya, dia gaji 3,000. Kita pun jumpa pegawai zakat ni, Ustaz tolong kira Ustaz dia punya duit dia. Maka dia pun kira, potong duit keperluan keluarga, untuk anak, kira semua tu, potong. Okey, untuk dia 1 tahun setelah dipotong lah, sebab kita tanggungan tak sama. Dia punya tanggungan tu setelah dipotong-potong, rupanya setahun dia kena bayar zakat 480. Setahun, bukan bulanan, setahun. RM480 dia kena bagi kat fakir miskin ataupun asnaf. Ini orang yang kerja 3,000 dan ada tanggungan. Bayangkan kalau gaji kena 30,000. Kita rasa kita dah keluar zakat, rupanya zakat fitrah. Itu pun ambil beras yang paling murah, RM7. Walaupun di rumah makan basmati. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, itu beza, zakat lain. Zakat perniagaan, berapa orang meniaga tak keluar zakat? Sebab itu meniaga tapi niaga maju tapi tak nampak hasil. Soya laris, ayam mata kucing laris, nasi Arab laris, roti nancis laris, tapi tak nampak bertambah harta dalam keluarga. Macam tak cukup je. Macam tak cukup. Rupanya tak keluar zakat perniagaan. Sejak bermula PKP, rata-rata ramai rakyat Malaysia, kajian kata hampir 60% lebih rakyat Malaysia dah mula belajar meniaga online. Meniaga online, tak payah di kedai, pakai online je. Tuan-tuan, dalam fatwa zakat, meniaga online itu adalah meniaga, maka kena keluar zakat juga. Berapa ramai orang yang meniaga online? Tak kisahlah dia meniaga apa-apa kan, produk apa-apa ke online, yang income dia 3,000, 2,000, yang seharusnya dia keluar zakat tapi dia tak keluar zakat. Hukum Islam ni dia tak berubah, sama je. Online ke tak online ke, kalau namanya meniaga, ada zakat di sana. Saya tak ada kedai, Ustaz. Takkan saya pun kena zakat? Tak ada syarat kedai dalam zakat meniaga ni. Mesti kena ada kedai, barulah beliau layak melakukan zakat. Tidak ada, tuan-tuan. Dia kira meniaga saja, maka kena keluar zakat. Zakat ni untuk apa? Zakat ini untuk menambah keberkatan dalam harta kita, dalam kehidupan kita, menambah nilai. Dia berbeza dengan sedekah. Kita kata tak apa Ustaz, saya setiap hari sedekah RM10. Itu lain. Ini berbeza dengan zakat yang kita dah kira khas daripada harta kita, berapa hitungannya, dan kita keluarkan zakat kepada asnaf yang sepatutnya menerima zakat tadi. Hari ini tuan-tuan kita lepas pandang tentang perkara ini. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, dalam hadis disebutkan satu orang yang nampak orang meniaga dalam masjid. Mungkin tuan-tuan pun biasa dengar hadis ni. Satu orang yang nampak orang meniaga dalam masjid, maka Nabi suruh doakan supaya perniagaan orang tu tak maju kalau dia berniaga dalam masjid. Sebab masjid bukan tempat untuk berniaga. Kalau nampak orang berniaga dalam masjid, maka Nabi kata dalam hadis, doakan perniagaan orang tu tak maju. Sebab itu masjid dia buat ukuran mana masjid. Sebab itu tuan-tuan jangan pergi tanya pula, ni masjid tapi luar ada orang berniaga. Sebab dia dah buat ukuran, yang ni dikira masjid. Adapun pekarangan tu tak dikira masjid. Bila masjid tu dah buat ukuran, maka kita kena tahu dekat kawasan yang dikira tu lah baru boleh niat i'tikaf. Yang dia tak kira masjid itu tak dikira i'tikaf.
Maka itu setelah diukur lah. Baik, jadi kita dah jelas hadis tu. Maksudnya apa? Bukan Nabi fokus pada untuk doakan orang tak maju tu. Nabi fokus kepada jangan berniaga dalam masjid. Masjid ni tempat cerita kebesaran Allah, tempat bicara akhirat, bicara ilmu, bicara tentang pembangunan negara supaya bawa syariat Islam dalam pemerintahan. Tetapi Nabi nak beritahu supaya kita jelas perkara tu. Nabi nak beritahu tu. Baik, zaman sekarang orang berniaga online. Kedai tak ada, tak payah buka kedai. Masuk masjid, ada orang mesej, Assalamualaikum, saya nak beli produk awak, 2 produk, boleh tak? Kita pun jawab, boleh. Niaga tak? Niaga, kata ulama. Kita pun buat transaksi, dia pun hantar transaksi, saya jual dia, saya beli, maka hukumnya niaga juga. Berapa ramai orang buat macam tu? Sambil tunggu khutbah Jumaat, sambil berniaga online. Maka sebab itu tuan-tuan, walaupun zaman dah semakin canggih, tetapi hukum tetap sama. Kita perlu melihat perkara tersebut. Sebab itu tuan-tuan, ada hukum yang tak dalam Quran, tak dalam hadis, tapi dikiaskan oleh para alim ulama. Contohnya dadah, tak ada dalam Quran, tak dalam hadis, tapi ada dalam kias, dikiaskan oleh para alim ulama. Jadi sebab itu kita perlu jelas asas hukum kita 4 perkara: Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Ini 4 perkara. Sebab itu majlis fatwa setiap tahun ada muzakarah tentang hukum-hukum kontemporari yang terkini. Masya Allah. Sebab itu ada hukum-hukum yang dulu tak boleh, sekarang dah boleh. Contohnya kalau tuan-tuan rajin pergi umrah, tentang hukum tawaf wida. Dulu banyak benda tak boleh. Lepas tawaf wida tak boleh semayang sunat, lepas tawaf wida tak boleh sedekah, lepas tawaf wida tak boleh beli-beli barang, lepas tawaf wida tak boleh baring, lepas tawaf wida punyalah banyaklah. Tapi tuan-tuan, Dr. Zuhair Al-Bakri sebelum beliau meletakkan jawatan sebagai mufti, maka fatwa terbaru Kuala Lumpur terakhir sebelum Dr. Zuhair letak jawatan tu ialah fatwa tentang tawaf wida. Daripada Quran, hadis Nabi, di bawah pandangan-pandangan ulama-ulama, sekarang semua dah boleh. Sebab itu bila Mutawif cakap dengan saya, Ustaz, ni tak boleh ni. Saya kata, Ustaz kena update yang terkini punya. Yang terkini punya banyak fatwa. Sebab itu kita kena tengok kan yang fatwa-fatwa terkini. Sebab ada hukum-hukum yang terkini yang ulama muzakarahkan, yang mungkin pada waktu tu sesuai, sekarang dah tak sesuai. Jadi kalau ikut fatwa Dr. Zul tu, Masya Allah, semua boleh kecuali ambil gambar, kurangkan. Dulu tak boleh terus ambil gambar, batal atau tidak, kena bayar dam ataupun tawas semula. Sekarang dalam fatwa tu kata boleh dalam kurangkan. Maksudnya apa? Dah zaman dah tak boleh kawal dia ambil gambar, dah tak boleh kawal dah. Masya Allah. Kami masa PKP, orang penduduk rumah, kita dihantar satu Jumaat pergi keluar dakwah waktu PKP, pergi Uzbekistan kan. Jadi kita pergi tu tak pada pasar negara, buat MTP, lulus. Tapi wakil kerajaan kata, kalau orang tanya pergi mana, cakap misi bantuan. Misi bantuan je lah. Jumpa orang buat dakwah pun misi bantuan juga. Sebab ramai orang stres tak boleh keluar rumah waktu tu. Jadi kita misi bantuan untuk bagi nasihat. Dengan syarat satu lagi, Ustaz, kata wakil kerajaan, tak boleh upload dekat Facebook. Ini pantang paling besar. Sebab kalau Ustaz upload je, dia kata, satu Malaysia akan marah. Kenapa dia orang boleh pergi luar negara, kita keluar rumah pun tak boleh? Seminggu tahan, 2 minggu tahan, 3 minggu tahan, 4 minggu mesej balik wakil kerajaan. Tuan, tak boleh tahan tuan. Bolehlah satu keping gambar upload, boleh tak? Satu keping je. Minggu keempat, bolehlah satu keping. Boleh, dia kata, tapi tulis misi bantuan. Minggu kelima buat live terus, tak upload dah. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kadang dia ujian pada kita. Jadi gambar ni macam tu, dulu tak boleh terus. Kalau tuan-tuan ingat, kalau kita pergi umrah, pergi Mekah, pergi haji tahun 2000, kamera pun boleh lepas. Saya
ingat lagi masa kecil-kecil saya pergi dengan ayah saya, sampai kat pintu masjid, buka beg, ada kamera Kodak je pun. Kena rampas, merayu dengan tuan, tolonglah janganlah ambil ini je ada. Ini pun beli kumpul duit tuan. Dia kata kalau nak pergi naik kat pejabat, kena naik pula kat pejabat. Dia pun cek apa kan, sampai kena gulung Kodak kita. Sekarang tuan-tuan, siapa yang tak bawa handphone tak boleh masuk Masjidil Haram. Kan kepening tu. Jadi hukum ni tuan-tuan dia berubah-ubah. Sebab itu ada hukum-hukum yang ulama kita muzakarah setiap tahun. Supaya apa? Supaya jelas dengan waktu yang sekarang ni. Ada hukum yang pasti tetap tak boleh berubah dah. Sembahyang subuh dua-dua dah. Tak boleh kata sekarang dah moden Ustaz, dah canggih sekarang ni. Kita rasa sembahyang banyak sikit lah. Subuh ni semua ramai dah datang. Dulu pun tak ramai sembahyang subuh Ustaz, jemaah. Sekarang orang dah ramai, kita buat 4 lah Ustaz. Tak boleh tuan. Itu qat'i. Tapi ada hukum-hukum yang lain yang mana diambil daripada qiyas. Maka ulama datangkan mesyuarat dalam majlis fatwa. Bukan pendapat seorang, pendapat ramai-ramai ulama tu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dikasihlah, Ramadan ialah bulan yang diberkati, Al-Mubarak. Maka kita ambillah peluang Ramadan ini untuk kita lipat kali gandakan amal kita. Kalau tak boleh banyak, sekali ganda pun jadilah. Sekali ganda. Kalau tak boleh sedekah satu hari 50, sebelum ni sedekah RM1 sehari, bulan puasa tambahlah RM1 lagi jadi RM2. Kalau tak boleh juga RM1 20 sen, tambah lagi 20 sen. Maksudnya apa? Janganlah sama macam amal kita dalam bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kerana dalam Ramadan pahala dilipat kali ganda. Dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, selamat datang ya bulan Ramadan, dikarang oleh ulama muda Madinah Habib Muhammad Amin Al-Madani hafizahullah ta'ala, seorang yang alim, ulama muda tapi alim insya-Allah. Dia pakar mazhab Syafi'i. Dia murid Habib Zain bin Sumaid yang digelar dengan nama Syafi'i Shahir, Imam Syafi'i kecil, ulama besar Madinah. Apa ditulis dalam kitab dia? Saya baca pun terkejut. Dalam kitab Marhaban Ya Ramadan tu, di satu muka surat tu diceritakan tentang perbincangan ulama. Apa ulama bincang? Dalam Ramadan, dalam Sahih Ibn Huzaimah disebutkan, setiap amal sunat diberi pahala fardu. Sebab itu jangan tinggal sembahyang sunat, amal-amal sunat, zikir apa semua ni, sebab dia beri pahala fardu. Dan setiap amal fardu diberi 70 fardu. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Talbis Iblis sebut, amal sunat sesekali tak boleh lawan amal fardu. Maka syaitan akan tipu kita kadang-kadang untuk merasakan sunat tu lebih hebat daripada fardu. Imam Ibn Qayyim kata, contohnya satu orang yang sembahyang tahajud malam tadi, katalah 100 rakaat. Orang tidur, dia sembahyang 100 rakaat. Datang sembahyang subuh pagi ni ataupun sembahyang subuh berjemaah, dia syaitan tipu dia sehingga dia merasakan sembahyang subuh berjemaah ni biasa-biasa je. Pak Ali boleh buat, Pak Abu boleh buat, tapi yang malam tadi 100 rakaat sembahyang tahajud, aku seorang je boleh buat. Sembahyang tu power, ini biasa-biasa. Imam Ibn Qayyim kata dia kena tipu, talbis iblis, kena tipu dengan syaitan, kerana sunat tak boleh tandingi fardu. Sebab itu walaupun kita sembahyang subuh 2 rakaat, tapi dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Tapi jangan tak buat pula sembahyang tahajud. Cukuplah Ustaz, saya sembahyang subuh je, sebab pahala beribadah sepanjang. Itu pun kena tipu juga. Baik. Jadi kata Habib Muhammad Amin Al-Bani, apa perbincangan ulama tu? Pahala sunat diberi pahala fardu, amalan fardu diberi 70 fardu. Ulama bincang, macam mana kalau yang sunat tu pun kita dapat 70 fardu? Terkejut saya baca. Masya-Allah. Ini untung lebih. Buat yang sunat dapat 70 fardu juga. Ini dibincangkan. Maksudnya ulama ni fikir macam mana nak untung lebih dalam Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan ni kita nak untung dalam bab lain. Kalau beli air jagung 2, kalau dapat free 1 di bazar Ramadan. Kalau beli kuih raya 2, dapat ekstra 1. Yang tu kita nak untung lebih. Kalau beli kain untuk buat langsir, nak untung semeter. Itu kita nak untung lebih. Tapi ulama fikir macam mana
pahala ganjaran yang Allah janjikan. Untuk sunat diberi pada fardu, untuk fardu diberi 70 fardu. Tapi bagaimana yang sunat pun nak dapat 70 fardu, dibincangkan. Apa dibincangkan? Maka ulama telah buat kesimpulan, ada satu kaedah yang kalau kita buat sunat pun dapat pahala fardu. Subhanallah. Ini terdapat dalam kitab Marhaban Ya Ramadan. Saya ulang balik nama kitab, takut orang tanya. Marhaban Ya Ramadan ni kitab fiqh puasa mazhab Syafi'i, dikarang oleh Habib Muhammad Amin Al-Madani, ulama Madinah. Marhaban, tuan-tuan, bukan meraban. Baik, tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kaedah dia? Kata para alim ulama yang bermuzakarah tentang perkara tersebut, sesuatu amalan sunat bila dinazarkan maka dia jadi wajib, dan bila dilaksanakan dapat 70 fardu. Contoh, dia kata jangan buat yang berat-berat, yang senang-senang je, yang kita boleh buat. Sampai depan pintu surau Wahbah Zuhaili, kita pun niat, ya Allah, kalaulah Engkau beri taufik pada saya dapat masuk surau ni, maka saya bernazar nak baca 3 kul. Kan senang tu. Bila 3 kul dinazarkan jadi wajib, masuk je, bergaya masuk. Pengurusi tak halang, imam tak halang, semua lepas masuk. Memang tak ada siapa halang pun. Lepas masuk, baca 3 kul, dapat 70 fardu. Tapi jangan nazar benda kita tak mampu. Ya Allah, saya bernazar, kalaulah tak ada siapa yang halang saya masuk surau, saya nak baca Al-Baqarah. Jenuh tuan-tuan kalau kita tak mampu. Kita nazar yang senang-senang. Lainlah kalau kita mampu. Saya bernazar, ya Allah, kalau selesai kuliah ni saya masih lagi dipanjangkan usia, saya bernazar contohnya nak sedekah RM1, RM2 ataupun RM3 ditabung surau Wahbah Zuhaili. Habis kuliah, umur masih panjang, sedekah RM3 tapi dapat pahala 70 fardu. Ini dibahaskan dalam kitab tersebut. Saya cuma kongsi kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, Ramadan datang setahun sekali, dan kita tak tahu adakah tahun depan kita dapat bertemu dengan Ramadan lagi ataupun tidak. Kerana berapa ramai kawan-kawan kita yang Ramadan tahun lalu bersama kita, berbuka puasa dengan kita, bertarawih dengan kita, senyuman mereka masih terbayang di kelopak mata kita, tetapi pada Ramadan kali ini dia dah tak bersama kita. Boleh jadi Ramadan tahun depan, macam mana kita cerita pasal kawan tu, orang lain pula cerita pasal kita. Ramadan tahun lepas hidup lagi dia, dapat dengar kuliah dia, tapi sekarang dia dah tak ada dah. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, maka kita gunalah peluang Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk tingkatkan amal kita, supaya kita tidak terlepas dengan segala kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang diberkati ini. Dan tuan-tuan, yang terakhir, wirid-wirid yang baginda cadangkan, maka kita amalkan. Antaranya terdapat dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda untuk memperbanyakkan 4 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Bersyahadah, istighfar, minta ampun pada Allah, minta Allah mudahkan kita untuk masuk surga dan selamat daripada api neraka. Kalau orang tanya dalil, mana dalil? Ni baca ni ada dalil ke tak? Tuan-tuan beritahu dia, terdapat dalam kitab Sahih Imam Ibn Khuzaimah, ulama hadis, riwayat Salman Al-Farisi, terdapat dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Dan wirid ini telah dibaca oleh atuk nenek kita daripada zaman dulu lagi. Cuma atuk nenek kita baca selepas tarawih, sedangkan dalam hadis itu diperbanyakkan sepanjang hari dalam Ramadan. Maksudnya bila ibu-ibu sambil basuh pinggan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ataupun ayah-ayah sambil borak-borak dengan kawan-kawan, dengar tengok apa-apa yang patut kan, surat khabar ke, sambil-sambil tu boleh wirid. Ataupun bawa kereta, ataupun sambil siram pokok bunga, baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wirid-wirid ni tuan-tuan ialah membantu untuk menguatkan rohani kita, untuk menguatkan kerohanian kita. Sebab itu bila penjajah datang, antara benda yang dicuba hapuskan ialah menghapuskan wirid. Sebab itu wujud fahaman yang anti wirid. Lepas mayang tak payah wirid. Wujud fahaman yang anti wirid.
Wujud fahaman yang anti zikir, anti majlis-majlis menyebut nama Allah. Kenapa? Bila benda ni semua habis, maka rohani orang Islam lemah dan senang dia nak kuasai orang Islam. Bosnia antara negara yang begitu dulu kuat wirid dia, tuan-tuan. Maksudnya bukan jerit-jerit wirid dia, maksudnya jaga wirid, kuatlah amalan dia. Masya-Allah. Waktu kami keluar dakwah di Bosnia, sampai di Mostar, kata satu orang tempatan tu, dia kata kamu tengok bukit ni, Bosnia ni negara dia memang cantik, tuan-tuan. Saya rasa lebih cantik daripada Switzerland. Saya Switzerland dah pergi, dah pernah keluar dakwah kat sana. Bosnia pun dah pernah keluar dakwah. Cuma Bosnia ni mungkin sebab negara Islam, orang kafir tak nak promote. Orang kafir tak nak promote, dia promote Switzerland je. Tapi sebenarnya Bosnia ni lagi bagus daripada Switzerland, sebab nak cari makan senang. Orang Islam halal, semayang senang, masjid begitu banyak, insya-Allah. Pemandangan begitu cantik. Kami sampai di satu tempat nama dia Mostar. Kata orang tempatan, kamu nampak tak ni bukit ni? Bukit ni, dia kata, tentera-tentera Serbia dan tentera-tentera Kristian daripada negara lain datang, dia kata, dan serang ni orang Islam. Orang Islam kat bawah ni kena tembak. Pakat lari habis semua orang Islam, dia kata. Pindah. Dia kata yang lari tu semua iman tak kuat. Orang kampung dia kata lah. Tapi ada 300 orang, dia kata. 300 orang. Dia yang cerita tu, dia orang luar, dia kampung lain, baru pindah situ. Bukan barulah, maksudnya zaman perang tu dia tak ada. Tapi dia cerita daripada apa yang orang kampung cerita. Tapi ada 300 orang, dia kata, kat kampung tu, yang memang jaga semayang berjemaah tak pernah tinggal, jaga wirid tak pernah tinggal, jaga Quran tak pernah tinggal. 300 orang ni lah yang lawan ribu-ribu kat bukit tu. Sampai yang ribu-ribu tu kalah, dia kata, dekat Mostar tu, dia cerita. Ini kekuatan kerohanian yang ada pada orang Islam di Bosnia ketika itu. Tapi akhirnya orang Barat tengok tak berjaya lah. Sebab orang Islam Bosnia ni dia kuat jaga amal. Maka dia telah masukkan fahaman moden, liberal, sosialis, sehingga apa yang telah berlaku, orang Bosnia telah mula hidup cara moden, dah mula pakai seksi, mula tinggal semayang. Akhirnya sekarang ni tak perlu jajah. Kehidupan dia pun dah macam kehidupan orang putih dah. Muka macam orang putih dah, habis macam tu je. Jadi sekarang ni orang Barat dia nampak ini lebih berkesan daripada bunuh orang, habis duit, peluru. Kita bawa fahaman je, supaya pemikiran bertukar. Sebab itu tuan-tuan, perkara yang sama juga nak dibuat di Malaysia. Fahaman-fahaman luar orang kafir ni cuba masuk kat Malaysia. Sebab itu dulu kita dengar banyak orang bukan Islam bertanya pasal Islam, hina Nabi dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok budak muda kita pula. Baru ni viral TikTok, satu orang budak perempuan, dia kata apa? Dia kata, jangan promote sangat pasal Islam ni. Jangan ingat Islam je agama yang betul, agama orang lain tak betul. Kompil kita tengok, biar betul ni. Salah makan buku tadi ke? Takut dia tersilap makan. Orang makan nasi dia makan belerang, takut dia silap. Sebab cara dia cakap tu pelik sangat. Pelik dia ni. Belah mana duduk Malaysia? Kita pelik, tuan-tuan. Ini sekarang ni maksudnya orang kafir, orang kafir yang anti-Islam lah maksudnya, daripada luar negara ni, tak perlu buat kerja penat-penat dah. Sekarang dia suruh Melayu je buat kerja. Itu amat membimbangkan kita, sebab kita risau. Kalaulah kita tak buat usaha dakwah betul-betul, kita takut itu berlaku kepada keluarga kita. Hari ini mungkin berlaku kepada keluarga orang, tapi kalau kita tak buat usaha dakwah betul-betul, takut berlaku pada keluarga kita. Tuan-tuan, ada satu negara di Afrika namanya Madagaskar. Tuan mungkin pernah dengar. Satu pulau. Dia sebelah Tanzania, Mozambik, dekat-dekat itulah. Pulau Pending tu kecil-kecil ni banyak orang Islam. Daripada mana orang Islam datang? Kebanyakannya semua datang daripada mana dia orang dapat Islam? Semua mereka ni dapat Islam daripada Pulau Madagaskar dulu, zaman sahabat. Jadi sahabat telah bawa usaha dakwah kat sana, sehingga kan amal di pulau tu begitu dahsyat, orang Islam begitu ramai pada ketika itu, sehingga sahabat telah menggelar pulau itu dengan nama Madinah Saghir, Madinah kecil. Bahasa Arab Saghir ni kecil, Madinah Saghir.
Dan pulau-pulau sekeliling telah dihantar jemaah daripada pulau tu untuk diislamkan. Termasuklah rombongan yang dihantar daripada Madinah di zaman Sayyidina Osman, zaman sahabat. Ialah anak Sayyidina Osman yang bernama Muhammad bin Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Osman pesan kepada dia, Muhammad, engkau pergi sana, jangan balik. Jangan balik. Itu pesanan dia. Jangan balik dari Madinah. Balik dah tak ada dah. Pergi je. Tiket pergi, tiket balik tak ada. Kubur Muhammad bin Osman ni tuan-tuan ada di pulau sebelah Madagaskar, namanya Comoros Island. Arab panggil Juzuk Qamar. Comoros Island. Ada kubur sahabat kat situ. Tetapi bila mana usaha dakwah lemah, akhirnya penjajah Perancis telah datang dan non-Kristiankan orang-orang Islam dekat sana. Hari ini tuan-tuan, orang Katolik lagi ramai daripada orang Islam dekat Madagaskar. Jemaah dakwah pergi sana, tengok nangis. Sebab akhlak dia, akhlak orang Islam. Cara sambut tetamu, cara dia bercakap. Tiba-tiba Katolik terkejut. Takkanlah Katolik, cara cakap, cara layan memang macam kita baca kisah sahabat tu, macam tu adab dia dengan tetamu, luar biasa. Tetapi bukan orang Islam. Ini kesan tuan yang mulia bila mana dakwah ditinggalkan, walaupun ada kubur sahabat dekat sana. Maka sebab itu tuan-tuan, kita perlu renung dan fikirkan, tengok muka anak kita, cucu kita, anak-anak jiran, orang kampung kita, kita sayang. Kita tak nak agama keluar daripada kehidupan anak cucu kita bagaimana yang telah berlaku di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Kerana tok nenek kita telah pertahankan agama ni mati-matian. Hampir 600 tahun Islam bertapak di tanah Melayu ni, sampai hari ni kita masih semayang subuh macam mereka semayang dulu. Sampai hari ni kita boleh lagi baca Quran macam mereka baca dulu. Ada negara-negara yang telah terlupa dah semayang ni macam mana, dah tak tahu dah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena syukur pada Allah SWT. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah Melaka, bila penjajah Portugis ditulis laporan, antaranya di laporan tulis oleh Alfonso Albuquerque, apa dia kata? Dia kata orang Melayu di tanah Melayu ni, orang Melayu di tanah Melayu ni, walaupun pada ketika itu ada di kalangan mereka kuat berjudi ayam. Dia tulis berjudi ayam, dan adalah gambar yang sia-sia yang dibuat pada itu, tapi sangat sukar untuk kita Kristiankan dia. Kerana dia dalam bab lain dia boleh, tapi masuk Kristian minta maaf, ini tak boleh. Sebab itu mereka berjaya Kristiankan tempat lain seperti di Filipina, tapi tak berjaya Kristiankan tanah Melayu. Kenapa? Kerana atuk nenek kita begitu menjaga agama ini. Walaupun mungkin di kalangan mereka pada ketika itu imannya lemah, sehingga mereka terlibat dengan judi dan sebagainya, tapi untuk tinggalkan Islam itu tak. Tapi sayangnya pada hari ini tuan-tuan, kerana 1-2 ringgit, kerana 1-2 projek, kita tinggalkan agama, maka ini perkara yang sangat rugi. Maka sebab itu kita perlu sama-sama renung dan fikirkan. Dan salah satu perkara yang penting, kita jangan tinggalkan doa untuk umat Islam, khususnya di negara kita di Malaysia, supaya jangan sampai Islam terkeluar daripada kehidupan umat Islam di tanah air kita Malaysia. Moga-moga dengan kerisauan kita yang sedikit di pagi yang mulia ini menjadi asbab manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan yang mendengar. Moga-moga Allah SWT bagi taufik pada kita untuk terus istiqamah, tingkatkan amal kita dalam Ramadan, yang mana kita berada pada 10 pertengahan dah. Sekejap ya tuan-tuan, insya-Allah. Jumaat depan ni malam tu nuzul Quran, Sabtu siang nuzul Quran, Jumaat malam nuzul Quran. Tu saya pun pelik, orang jemput ceramah hari Sabtu tu penuh nuzul Quran, Jumaat malam tak ada siapa jemput. Saya pun cakap dengan satu orang pengungsi tu, saya pun baru perasan Jumaat tu malam tu malam nuzul Quran, siang Sabtu tu siang nuzul Quran, tapi orang jemput Sabtu malam tu, maksudnya malam Ahad. Salah tengok kalender. Macam mana orang salah tengok kalender? Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasih, sekejap dah 17 Ramadan, lepas tu dah masuk pula 10 yang akhir. Allah Akbar, sangat-sangat rugi kalau kita ambil peluang. Maka kita ambillah peluang. Moga Allah terima kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf sebenarnya berkongsian terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Minta maaf dengan ayah, ibu-ibu, dengan tuan-tuan perempuan. Minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan saya sendiri dapat amal, dan sama-sama kita dapat amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan